Didik TV KPM. Bertemu kembali kita di Didik TV KPM khususnya untuk mata pelajaran matematik. Sebab matematik ni tak susah sebenarnya. Yang penting kita kena faham konsep tu. Jadi, Cikgu Bun ataupun Cikgu Hadi, untuk segmen ini, apa pula yang akan kita ketengahkan? Okey, bagi segmen ni kita akan mengenal OGIF. Kita akan mendalami lebih dalam lagi apakah ciri-ciri yang ada pada OGIF dan apa yang kita boleh buat dengan OGIF ni. So kita akan mengenal OGIF lah. Mengenal OGIF. Sebab orang kata tak kenal maka tak cinta. Betul. Jadi jom kita berkenalan dengan OGIF. Silakan. Okey, jom kita berkenalan dengan OGIF. Jadi untuk segmen ini kita akan mengenal OGIF dan mengetahui ciri-ciri yang ada pada OGIF. Jadi apa itu OGIF? Jadi ada gambar kat sini, ada gambar OGIF dan kemudian ada 3 ciri-ciri yang kita dah letak dekat situ. Boleh tak kalau cikgu nak minta tolong siapa-siapa anak murid cikgu yang tolong bacakan apa yang ada pada slide sekarang ni. Siapa nak mulakan? Okey, Nadrah. Silakan Nadrah. OGIF ialah lengkung kekerapan longgokan. Ya, lengkung kekerapan longgokan. Terima kasih Nadrah. Ada lagi yang nak baca? Siapa nak baca lagi? Nazrin ke? Nak baca? Silakan Nazrin. Silakan Nazrin. Buka mikrofon dan baca. Silakan. Graf berbentuk S akan terhasil. Ya, graf berbentuk S akan terhasil. Okey, dan lagi satu, kekerapan longgokan suatu data akan diplot dan disambungkan. Maksudnya dia akan melengkung begitu. Baik, itulah dia OGIF. Baik, seterusnya ini dia contoh OGIF. Okey, cikgu dah letak dekat sini ada 1, kemudian ada 2 dan ada 1 lagi OGIF. Okey. Ada tak nampak apakah ciri-ciri yang sama di antara ketiga-tiga graf ini? Siapa yang boleh beritahu juga apakah ciri-ciri yang sama yang kita nampak pada ketiga-tiga graf ni? Baik, silakan murid cikgu yang ingin cuba. Ya, silakan Najwa. Graf berbentuk melengkung. Graf bentuk melengkung. Setuju? Okey, ada lagi tak ciri-ciri lain yang kita dapat nampak? Apa lagi? Sila Yadi. Graf naik dan tidak menurun. Ya, semua naik. Dia tak turun. Betul lah cikgu. Baru perasan. Semua naik. Semua naik ke atas. Dia tak turun. Okey. Baik. Ada lagi ciri-ciri yang dapat dilihat? Lagi satu ciri mungkin. Siapa nak kongsikan? Okey. Tak apa. Cikgu bagi tahu. Okey, silakan cikgu. Kalau kita dapat nampak kat sini, dia adalah kekerapan longgokan melawan dengan kat sini ada kuantiti garam, jisim dan juga skor. Maknanya kita boleh menilai apa sahaja untuk OGIF ini. Ya, dan kita tengok apa yang ada pada paksi OGIF. Okey. Bila kita nak buat graf, yang pertama sekali kita mesti tahu apakah paksi yang kita nak letak. Okey. Jadi kalau kita boleh nampak dekat sini, paksi Y iaitu paksi yang mencancang adalah kekerapan longgokan. Yang naik ni kekerapan longgokan ataupun kita singkatkan sebagai KL. Okey, yang seterusnya paksi mengufuk ialah sempadan atas yang mana dia adalah paksi X sempadan atas dan kita singkatkan sebagai SA. Okey, KL SA. Okey. Cikgu boleh bagi satu tip sekarang ni. Okey, cara nak ingatnya ke? Ya, tip mudah ingat. KL kita ingat Kuala Lumpur, SA kita ingat Shah Alam. Jadi paksi Y adalah Kuala Lumpur dan paksi X adalah Shah Alam. Betul. Dan kita akan buat lengkung kan? Lengkung tu ibarat lebuh raya. Macam lebuh raya. Ya, lebuh raya. Okey. Dia tak ada stop. Jadi dia terus melengkung antara sampai Kuala atas. Lumpur dan Shah Alam lebih kurang macam tu lah. Ya, betul. Okey, Nampaknya semua mencatat tu, catat nota. Kejap. Kenapa cikgu? Kalau cikgu boleh pause kejap. Tadi diorang dah jawab tapi kita belum letak mata untuk Betul lah. papan ganjaran. Itulah nampaknya ketua kelas gagal dengan tanggungjawabnya. Okey, baik. Saya akan bagi ganjaran cikgu. Berapa kita nak bagi? Bagi seorang satu lah. Semua tadi dah jawab sekali Betul, kan. betul. Dan untuk Ifan jugalah. dapat Dari juga. awal tadi Okey. dah buat graf dengan cikgu. Okey, sambil-sambil tu boleh letak dekat situ Ifan. Sambil-sambil itu mungkin cikgu teruskan. Ifan Baik, saya akan teruskan hampal ya. dulu. Baik. Bagaimana mencari kekerapan longgokan?
Bila kita dengar perkataan longgok, apakah yang terfikir oleh kamu, wahai anak-anak murid cikgu? Longgok. Kalau Ifan dengar perkataan longgok ni, banyaklah cikgu. Banyak. Okey. Berselerak. Berselerak. Kalau ni? Tak tersusun. Tak tersusun. Yang ni macam mana? Macam mana murid-murid? Apa yang terfikir untuk perkataan longgok? Ya, Yadi. Silakan Yadi. Bagi saya, longgokan ni ialah benda yang bertambah-tambah dan bertimbun. Benda yang bertambah-tambah dan bertimbun. Okey, setuju. Kadang-kadang macam baju kat rumah pun, kan? Tak lipat bertambah, tak lipat lagi bertambah, tak lipat lagi bertambah, bertimbun lah. Bertimbun lah jadinya. Jadi itulah dia. Bila kita dengar longgok, mesti bertambah-tambah dan bertimbun. Betul Yadi, cikgu pun setuju dengan apa yang Yadi fikirkan. Yadi tambah lagi satu. Tambah lagi satu. Okey. Okey. Contohnya macam ni. Gambar buku. Bertimbun-timbun, tak tersusun. Ni longgok lah ni. Longgok ni datang macam mana? Dia mula dengan satu. Betul. Dia datang lagi satu. Kemudian, dia bertimbun-timbun begitu. Banyak buku. Banyak buku. So, dia bertimbun-timbun. Jadi, itulah dia. Harap image ini menjadi satu tip mudah ingat untuk murid-murid untuk kekerapan longgokan. Longgok, longgok, longgok. Tambah, tambah, tambah naik atas. Okey. Bila kita nak bina OGIF, kita tahu tadi kekerapan longgokan melawan sempadan atas. Jadi, biasanya soalan OGIF dimulakan dengan jadual kekerapan tanpa kekerapan longgokan. Jadi kalau kita tengok ni, cikgu ambil dari buku teks tingkatan 5, halaman 200, buku yang ini. Jadi murid-murid di rumah boleh buka buku ni dan cari soalan ini. Okey, hanya ada umur dan juga kekerapan. Tak ada kekerapan longgokan. Jadi bila tak ada kekerapan longgokan, kita kena bina kekerapan longgokan. Okey, kita kena buat sendiri. Kita kena buat satu lajur baru untuk kekerapan longgokan. Jadi tengok ini 4, pergi sini 4, tambah 5 jadi 9, tambah 8 jadi 17, dia bertambah-tambah dan seterusnya, tambah 23 jadi 27. Dia tambah untuk kekerapan longgokan. Kita kena dapatkan data ini daripada kekerapan. Okey, bila kita dah dapat kekerapan longgokan, barulah kita fikir apakah langkah-langkah membina OGIF. Okey, nombor 1, siapa yang boleh bacakan? Okey, silakan murid cikgu. Anadrah. Tambahkan satu kelas. Sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar. Cari sempadan atas dan kekerapan longgokan setiap kelas. Okey, terima kasih Anadrah. Seterusnya nombor 2, siapa nak baca? Silakan anak murid cikgu. Nazrin, silakan. Pilih skala yang sesuai bagi paksi mencancang yang mewakili kekerapan longgokan. Dan paksi mengufuk yang mewakili sempadan atas. Okey, jadi yang pertama tadi ialah kita tambahkan satu kelas. Kalau saya boleh garis kat sini. Silakan cikgu. Tambahkan satu kelas. Yang kedua ialah pilih skala. Okey, yang ketiga. Okey, silakan Najwa. Plot kekerapan longgokan dengan sepadan atas yang sepadan. Okey, plot kekerapan longgokan dengan sempadan atas yang sepadan. Maknanya kunci kata yang ketiga adalah plot. Tadi pilih skala dan ni tadi tambahkan. Okey, yang keempat. Ya, silakan Yadi. Silakan Yadi. Lukis lengkung licin yang melalui setiap titik berikut. Okey, lepas kita dah siap plot, kita kena lukis satu lengkung licin yang melalui setiap titik tersebut. Jadi itulah dia langkah-langkah untuk membina OGIF dan ini juga ada di dalam buku teks ni, murid-murid kat rumah boleh cari dekat dalam tu, memang ada, inilah yang digariskan sebagai panduan kita untuk membina OGIF. Betul cikgu. Dan tadi murid-murid cikgu dah bagi kan kepada kita langkah-langkah membina OGIF. Jadi ganjaran macam mana cikgu? Nak bagi tak? Ganjaran bagi. Setiap satu? Ya, seorang satu. Okey, seorang satu. Okey. Baik, ada lagi cikgu penjelasan di segmen ini mengenai OGIF? Untuk ini, kita dah dapat apa dia langkah-langkah membina OGIF. Okey. Kita dah tahu dah apa yang kita nak kena buat, iaitu kita kena tambahkan kelas, kita kena pilih skala yang sesuai, kita plot dan lepas plot barulah kita
lukis. Okey, nampaknya kita dah memahami cara untuk membina graf OGIF. Jadi sementara Irfan nak tanpa dulu kita punya ganjaran, apa kata kita berhenti berehat seketika. Jadi teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM untuk slot menengah atas. Didik TV KPM